walah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Masli kerana sudi bersama kita dengan untuk meneruskan usrah bulanan kita, majlis zikir bulanan kita. Sebenarnya jazakumullah khairan juga kepada semua yang hadir, terutama sekalinya jiran-jiran dan adik-adik dan sepupu sepakat yang hadir. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan memberi sedikit sebanyak kebaikan untuk kita di dunia dan juga di akhirat, dan untuk memastikan kita mendapat kebaikan dan manfaat yang banyak, maka kita dengar terlebih dahulu apa yang akan dikongsikan oleh Fadil Ustaz Fani berkenaan yang akan diuraikan daripada kitab yang kita nak sebut daripada awal lagi. Kita akan bincang berkenaan dengan Hisnul Muslim, iaitu kumpulan zikir-zikir yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW amalkanlah untuk kita semua ambil manfaat, untuk kita juga amalkan, bukan sekadar untuk tahu. Jadi alhamdulillah kita rasa sangat bertuah kerana Fadil Ustaz Masli sedia untuk berkongsi dengan kita setiap bulan, insya-Allah setiap bulan, setiap Sabtu pertama setiap bulan kita buat macam ni. Jadi sentiasa terbukalah untuk hadir, dan kalau yang tak dapat hadir sekalipun still boleh untuk ikut kelas ini kerana Ustaz Masli dia buat live dekat Facebook ya. Muhammad Masli, Muhammad Ramli ya. Betul. Muhammad Masli boleh cari dekat Facebook. Dan kelas lepas pun dah ada lah dekat Facebook. Boleh check dekat YouTube boleh ada. Jadi tanpa banyak masa, saya mempersilakan kepada Ustaz Masli untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, walaupun hujan sejuk, kita dapatlah berkumpul pada malam ni untuk kita sama-sama mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zikir dan doa. Kita dah masuk muka surat yang ke-47. Siapa yang ada buku, muka surat 47, bab yang berkaitan hal-hal yang terlarang dalam berdoa. Jadi kita dah bincangkan sebelum ni tentang adab-adab berdoa. Kita dah bincangkan tentang waktu doa mustajab. Dan kita dah sebutkan sebelum ni, antara syarat berdoa ialah kita yakin, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah akan memustajabkan doa kita, memenuhi permintaan kita. Akan tetapi dalam kita beribadah ini, kita perlukan dua rukun yang perlu ada dalam hati kita. Kita perlu ada dua perasaan, takut dan harap. Harap ni maksud ar-raja ni optimis, kita positif. Kita sentiasa positif, kita yakin Allah akan terima permintaan kita, kita yakin Allah Maha Pengampun, itu optimis. Itu ar-raja. Manakala al-khauf, takut, ia melahirkan berhati-hati dalam diri kita dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi begitu jugalah dalam berdoa, di samping kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan doa kita, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi permintaan kita, kita juga perlulah juga ada rasa berhati-hati takut doa kita tak dimustajabkan. Kerana apa? Apabila kita buat perkara-perkara yang dilarang dalam berdoa. Jadi itu yang kita akan lakukan pada hari ini. Kita akan masuk bab ini, iaitu perkara yang dilarang dalam berdoa. Pertama, kita lihat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang
lelaki muslim yang sakit. Ada rajulan minal muslimin qad khafata fasara mithlal farqi. Yang mana lelaki ini telah jatuh sakit, dan dia jatuh sakit sampai dia jadi, kalau dalam hadis sebut fasara mithlal farqi, dia jadi macam seekor anak burung atau haiwan kecil, anak haiwan. Maksudnya apa? Dia lemah, badan dia sakit, dia lemah sampai seperti anak burung. Anak burung kan kecil, lemah, tak erti terbang, makan pun mak dia yang kena bagi. Jadi lelaki ni, sahabat ni, dia jatuh sakit. Nabi SAW ziarah dia. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ziarah dia, Nabi SAW tanya satu soalan kat dia. Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Nabi SAW tengok dia sakit, Nabi SAW tanya, adakah kau pernah minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kau pernah ke minta sesuatu daripada Allah yang mungkin jadi penyebab kau jatuh sakit? Pernah ke kau berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kau minta sesuatu yang mungkin menyebabkan kau jatuh sakit? Qala, lelaki ini kata, na'am. Ya, aku pernah minta. Kuntu aqul, aku pernah berdoa, aku pernah menyebut, Allahumma ma kunta mu'aqibi, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apa dia hukuman yang kau nak kenakan kepadaku pada hari akhirat, kau segerakanlah di dunia ni. Dia minta macam tu. Laki ni bagus, maksudnya dia takut, dia tahu dia ada dosa, dan dia takut hukuman tu akan dikenakan kepada dia pada hari kiamat nanti. Jadi dia minta ke Allah, fa'ajjilhu li fid dunya, segerakan hukuman tu di dunia ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dengar jawapan dia. Maksud dia pernah doa minta, ya Allah, segerakanlah hukuman kepada aku. Nabi SAW kata, subhanallah. Nabi SAW kata, subhanallah. Subhanallah ni merupakan uslub yang biasa kita gunakan bila kita engkar sesuatu lah. Takjub, tapi takjub dalam bentuk kita engkar. Kenapa buat macam ni? Subhanallah. Nabi SAW kata, subhanallah. Nabi SAW kata, kau tak akan mampu. La tutiquhu, engkau tidak akan mampu menanggungnya. Aw la tastati'uhu, kau tak akan mampu. Nabi SAW kata, subhanallah, kenapa minta macam tu? Kau tak akan mampu nak tanggung perkara ni. Afala qulta, kenapa tak kau sebut dia macam ni? Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azaban nar, dan lindungi kami daripada azab neraka. Jadi lelaki tadi yang sakit tadi, qal fada'allaha lahu fasyafahu. Jadi lelaki tadi pun dia berdoa macam tu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa dia, memberikan kesembuhan kepada dia. Jadi larangan pertama yang kita tak boleh buat dalam berdoa ialah minta disegerakan seksa atau azab di dunia ni. Ini orang ni dia ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kisah orang terdahulu yang mana dia ketika dia mati, dia bagi tahu kat waris dia, bila dia mati nanti bakar dia kan. Lepas tu pergi buang abu dia tu. Sebab dia takut sangat ke Allah Subhanahu Wa Taala, dengan anggapan dia bahawa kalau dibakar, dibuang abu dia merata-rata tu, tak kenalah dia azab Allah. Bukan sebab dia engkar hari pembalasan, tapi dia takut sangat. Jadi orang bila dia takut sangat, kadang-kadang dia akan bertindak yang tak berapa rasional. Jadi macam sahabat ni, dia takut sangat dengan dosa-dosa yang pernah dia buat. Dia takut bila dia tentang neraka, tentang azab Allah SWT, sampai dia minta ke Allah segerakan hukuman kat dunia. Jadi bila dia doa macam tu, maka dia tak dapat tanggung perkara tersebut. Tak dapat tanggung. Jadi Nabi SAW betulkan balik, jangan minta macam tu. Kita jangan sesekali minta Allah segerakan azab kepada kita, jangan. Sebab kita tak tahu kita dapat tanggung ke tidak azab tersebut. Sebaliknya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
Kebaikan di dunia ni banyaklah ulama tafsir huraikan apa dia maksud hasanah kat dunia ni. Ada yang kata isteri yang solehah, pasangan yang soleh lah dan semisalnya. Tapi secara umumnya dia merangkumi semua kebaikan kat dunia ni. Segala kebaikan kat dunia kita minta, dan segala kebaikan kat akhirat kita minta. Jadi doa yang Nabi SAW ajar kat kita ni simple, ringkas. Sebab tu ada sebahagian orang dia mengajar kita bahawa kita doa kena spesifik. Dia kata tak boleh, bila kita doa umum macam ni tak bagus. Dia kata doa kena spesifik, doa umum tak tepat. Sebenarnya tak ada masalah pun kita nak doa spesifik ke, doa umum ke, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW pernah minta satu hajat spesifik, tak ada masalah. Kita ada satu hajat, anak kita nak exam, kita nak anak kita dapat straight A's, kita minta, ya Allah bagilah anak aku straight A's, tak ada masalah. Tapi bila kita katakan bahawa doa spesifik tu lebih utama daripada doa secara umum, maka perkataan tu perlu diperhatikan balik. Sebab Nabi SAW dalam hal ni mengajar doa yang umum, minta kebaikan di dunia. Apa kebaikan umum? Begitu juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat umum, semua kebaikan kita nak. Dan ada hadis lain juga yang dengan berkaitan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang mana bila Nabi SAW dah ajar sahabat doa tersebut maka para sahabat ada yang bila dia nak berdoa, dia akan pastikan dia sebut juga doa tu di samping doa-doa yang lain, menunjukkan bagaimana doa yang umum ni dia merangkumi segala permintaan. Kita sebut kebaikan di dunia, semua benda kebaikan kita nak. Kalau kita nak sebut satu persatu, banyak benda kita nak dalam dunia ni. Jadi kita sebut secara umum hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia kata pada hadis ini an-nahy anid du'a'i bi ta'jilil 'uqubah, larangan daripada meminta agar disegerakan hukuman. Jadi bagus dah perasaan takut kepada neraka, perasaan takut kepada dosa tu bagus. Cuma meminta disegerakan hukuman bukanlah perkara yang dituntut. Kita disuruh bertaubat, bukan disuruh segerakan hukuman pada diri kita. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi lagi, hadis ini juga menunjukkan fadl, kelebihan doa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah tadi, maksudnya meminta kebaikan di dunia dan akhirat secara umum. Jadi hadis ini menunjukkan kelebihan doa tersebut. Okey, dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa digalakkan kita menziarahi orang yang sakit dan padanya juga terdapat tidak dimakruhkan untuk berharap perkara yang tak elok, berharap diturunkan azab dan semisalnya. Jadi daripada hadis ni kita nampak bagaimana Islam mengajar kita bersifat positif, bersifat kita kena ada sifat ar-raja, optimis, positif lah. Kita jangan putus asa dan semisalnya. Kita jangan rasa Allah Subhanahu Wa Taala tak nak ampuni kita. Dia benda-benda macam ni dia akan menimbulkan masalah. Bila kita hanya ada perasaan takut sahaja, dia akan menyebabkan kita jadi putus asa. Orang yang takut sahaja, itu yang menyebabkan dia putus asa. Dia rasa Allah tak nak terima amal dia. Dia rasa macam kalau aku solat pun, kalau aku doa pun, Allah tak nak terima doa aku sebab diri aku kotor, aku banyak dosa. Sedangkan kita perlukan Allah, kita banyak dosa, lagi kita perlukan Allah, kita nak minta Allah ampuni kita. Tapi bila kita dah putus asa, kita rasa kalau aku buat apa pun Allah tak nak terima, akhirnya kita akan jadi apa? Kita dah lah buat maksiat. Lepas tu kita rasa kalau aku solat Allah tak nak terima, maka lagi jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin diterangkan bahawa sifat al-khawf wal-raja ni sifat takut. Sifat takut dan orang tu bahasa pesimis kan, negatif kan. Pesimis dan optimis ni perlu ada, kena sentiasa ada, supaya dia, sebab dia kata dua sifat ni, ar-raja dan khauf, optimis dan pesimis ni, dia adalah dua sifat yang seperti dua sayap kepada seekor burung. Kalau seekor burung dia ada satu sayap, dia tak boleh terbang. Tak boleh. Cuba tengok, boleh tak terbang ke burung satu sayap? Tak ada. Dia kena ada dua-dua. Macam tu juga kita nak teruskan kehidupan kita kat dunia ni. Kalau kita jenis positif dia sentiasa, masalah. Boleh ni. Biasa orang yang positif ni dia selalu overconfident lah. Tak apa, doa macam ni Allah terima je. Kau dalam agama. Sama juga kalau orang yang positif ni,
tak apa kita buat ni, insya-Allah untung, kau berniaga jenis positif. Dia tak fikir pasal risk. Dia tak ada, orang kata apa, dia tak ada buat analisis nak tengok mana lagi besar, risk ke apa kan. Dia jenis positif ya. Tu masalah. Dalam dunia pun akan masalah, akhirat pun masalah bila orang yang terlalu positif. Tapi orang yang terlalu negatif juga dia akan problem. Yang terlalu takut. Takut nak buat tu, takut nak buat ni dalam bab dunia. Semua takut. Dia tak naklah buat tu nanti. Kalau bisnes nanti rugi. Kalau kerja dengan syarikat ni, bolehkah aku kerja dengan orang? Semua benda dia takut. Jadi bila macam tu, dia tak dapatlah nak bergerak kehidupan dia. Ada orang takut nak kahwin kan. Kenapa tak kahwin lagi? Aku takut lah. Sebab aku takut? Aku tengok dalam berita orang ni kahwin, cerai. Dia takut, semua benda takut. Jadi akhirnya hidup dia macam mana? Semua benda dia buat, dia takut. Jadi kita perlukan dua sifat tu, ar-raja' dan khauf. Sama juga dalam ibadah. Bila seseorang tu dia ada khauf dan raja', maka dia positif dalam dia meyakini bahawa Allah akan terima amal dia. Dia positif bahawa Allah akan mengampuni dia bila dia bertaubat. Dalam masa sama dia ada khauf, dia akan jadi sifat berhati-hati. Dia akan berusaha untuk tak terjebak dengan dosa. Bila dia beribadah, dia akan pastikan, dia usahakan agar ibadah dia tu patuh syariah, sebagaimana yang ada dalam Islam, sebagaimana Nabi SAW ajar. Dalam berdoa pun dia akan pastikan doa dia, cara dia berdoa betul. Bukannya dia main hentam je, dia kata yang penting doa. Bukan macam tu. Khauf ni kalau kena pada cara dia akan melahirkan sifat berhati-hati. Kita akan buat sesuatu dengan cara yang terbaik. Sama juga raja', bila sifat mengharap positif tu, bila ada kena pada caranya, kita akan jadi orang yang dapat maju ke hadapan. Sebab kita tak takut untuk mencuba, kita tak mudah putus asa. Jadi benda ni penting dalam kehidupan kita. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa Islam tak suka kita jenis putus asa dan rasa Allah takkan terima amal kita dan semisalnya. Benda tu bahaya dalam hidup kita. Okey. Kita masuk yang kedua. Tadi larangan pertama iaitu meminta disegerakan azab di dunia ini, maka dia terlarang. Yang kedua, larangan daripada berlebih-lebihan dalam berdoa. Jadi ini penting kita nak lihat apa maksud berlebih-lebihan dalam berdoa. Jadi kita nak lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain daripada Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal dia kata, Abdullah bin Mughaffal sami'a abdan lahu yaqul, dia mendengar anak laki dia cakap. Anak dia berdoa lah. Anak dia doa apa? Allahumma inni as'alukal qasral abyadha minal jannati idza dakhaltuha an yamini. Ya Allah, aku memohon kepadamu sebuah istana putih di dalam syurga, yang mana apabila aku masuk ke dalam syurga tu, dia berada di sebelah kananku. Dia minta macam tu. Ya Allah, bagi aku istana warna putih kat dalam syurga, dan istana tu kena berada kat sebelah kanan aku bila aku masuk. Detail betul permintaan dia. Kan punya detail. Minta je lah syurga. Kan? Qala faqala lahu. Jadi Abdullah bin Mughaffal bila dengar anak dia doa macam ni, dia kata, ya bunayya, wahai anakku, salillahal jannah, minta je lah dekat Allah syurga. Wa ta'awwadhu minan nar, dan mintalah perlindungannya daripada neraka. Yang pergi minta detail-detail macam tu buat apa? Dia kata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi SAW sebut, sayakunu ba'di, akan berlaku selepasku nanti, qaumun mi hadhil ummah, satu kelompok daripada umatku, daripada umat ini, ya'taduna fid du'a'i wat tahur, yang mana mereka akan melampaui batas, al-i'tida', melampaui batas dalam berdoa dan bersuci. Jadi Abdullah bin Mughaffal bila dia tengok doa anak dia ni, dia terus teringat kat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dia melihat perbuatan anak dia mendetailkan doa sebegitu rupa, termasuk dalam melampau-lampau dalam berdoa. Jadi sebab tu saya kurang berkenan bila sebahagian pihak dia mengajar, dia kata doa kena spesifik, kena sebut satu persatu hajat kita. Masalah macam tu sebenarnya. Sebab kita takut terjerumus ke dalam melampau dalam berdoa. Doa secara spesifik tidaklah salah. Kita minta, ya Allah bagilah anak aku
result cemerlang dalam peperiksaan, tak ada masalah. Ya Allah, bagilah anak aku dapat masuk universiti, tak ada masalah. Tapi ya Allah, bagilah anak saya dapat masuk UIA dalam bidang engineering, bla 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 bla. Itu detail semua. Kita takut itu termasuk dalam melampau-lampau dalam berdoa. Keduanya, kenapa? Kita takut bila kita terlalu detail dalam berdoa, bila kita tak dapat, kita akan rasa doa aku tak mustajab. Sebab kita minta detail, very detail. Jadi Allah bagi, tapi mungkinlah Allah bagi tu taklah sama seperti detail yang kita minta tu. Anak kita dapat masuk universiti, tapi mungkin bukan kos yang kita minta. Anak kita dapat result yang baik dalam peperiksaan, tapi mungkin tidaklah seperti yang kita minta, nak straight A semua. Anak kita habis universiti, dia dapat pekerjaan, dapat kerja, tapi kerja dia taklah macam yang dia minta. Jadi kita takut disebabkan kita melampau-lampau dalam berdoa ni, mendetailkan permintaan kita, sampai ke tahap nanti bila tak dapat, kita akan rasa doa kita tak mustajab. Kita dalam berdoa ni seperti yang kita sebut, kita kena zahirkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan, kalau kita minta ada sesuatu, bukanlah kita nak samakan Allah dengan makhluk, tapi kita kalau seorang pengemis, kita perlukan bantuan. Kita lapar, nak makan. Ada orang kalau dia lapar, dia nampak kat kedai makan ada orang tengah makan, dia akan memilih ke makanan. Dia suruh, aku lapar bagi makan. Tu apa orang bagi dia makan je, selagi halal. Kalau itu cara kita minta dekat makhluk, kita kena ingat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan bagi arahan. Yang detail-detail ni majikan bagi arahan dekat staff bawahan kan. Okey, buat ni macam ni, kena ikut SOP, kerja macam ni, tak boleh langgar SOP ni. Itu majikan bagi arahan kepada orang bawah. Buat kerja kena macam ni, kena ikut apa tu jelah, apa benda macam tu lah, cara kerja yang digariskan. Tak boleh buat sesuka hati, walaupun kita pandai macam mana pun ikut aturan tu. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut sebelum ni, bila kita meminta, kita kena zahirkan penghambaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah saya nak sebut bahawa bila orang tu minta detail, maksudnya dia macam mengarah-arah Allah. Tapi di mana sifat ubudiyah kita kepada Allah bila kita minta sedetail-detailnya permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang kurniaan dia sangat luas. Allah akan bagi, dia dah janji dia akan bagi. Jika kita memenuhi syarat berdoa dan kita tak ada apa-apa penghalang untuk kita terima, doa kita diterima, Allah akan bagi. Allah tak memungkiri janji. Tapi kita, masalah kita ni, ada tak ubudiyah dalam diri kita waktu kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kita semata-mata hanya nak apa yang kita nak je? Jadi kita kena tengok adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba yang perlukan Allah. Kita hamba yang kita ada cita-cita, kita ada perkara yang kita nak, tetapi kita juga perlu ada rasa rendah diri bahawa kita pun tak tahu apa yang berlaku di masa hadapan. Benda yang kita nampak baik, kadang-kadang sebenarnya tak baik untuk kita. Jadi kita kena realisasikan dalam doa kita, keimanan kita bahawa Allah lah Al-Hakim, dia yang maha bijaksana, Al-Alim, yang mengetahui, Al-Khabir, dia yang mengetahui apa yang baik untuk kita, Al-Latif, yang maha teliti, dia tahu apa yang baik untuk kita. Jadi kita tak perlu nak detail-detailkan sangat permintaan kita. Jadi sebab tu Abdullah bin Mughaffal tegur anak dia. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad juga, cuma riwayat yang kedua ni ada sedikit perbahasan di kalangan ulama tentang status dia, sebab ada kedaifan sikit pada sanad dia. Disebutkan bahawa daripada Maula Sa'ad mendengar Maula dia atau anak dia ni berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa istabraqaha. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu syurga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan istabrak ni macam kain sutera atau hiasan-hiasan yang ada dalamnya. Wa nahwan min hadha wa a'udzubika minan nar wa salasiliha wa aghlaliha. Dan aku memohon perlindunganmu daripada neraka, daripada belenggu. Salasil ni macam rantai, daripada belenggunya, daripada rantainya. Jadi bila dia tengok anak dia sebut macam tu,
Dia kata, laqad sa'altallah khairan katsira. Engkau ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan yang banyak. Baguslah. Wa ta'awwazta billahi min syarrin katsir. Dan kau pun minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan yang banyak. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi SAW sebut, innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Sesungguhnya akan muncul satu kelompok manusia yang melampau-lampau dalam berdoa. Wa qara'a hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW baca ayat ni, surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah, berdoalah kepada Tuhan kamu dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ni merendah diri, tunduk. Wa khufyah, takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dia kata, Allah kata, mintalah kepada Tuhan kamu dengan penuh ketundukan, rasa takut. Dan dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Lepas dia suruh kita berdoa, Allah kata sesungguhnya Allah tak suka orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ayat ni, melampaui batas dalam isu apa? Dalam isu doa. Kemudian disebut, wa inna bihasbika an taqul. Dia kata kat anak dia, cukuplah kau sebut macam ni. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan apa sahaja yang mendekatkan diriku kepadanya daripada kata-kata dan perbuatan. Wa a'udzubika minan nar. Aku memohon perlindunganmu daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku memohon perlindunganmu daripada segala benda yang mendekatkan ke neraka, sama ada daripada perkataan atau perbuatan. Jadi kita nak lihat huraian ulama apa maksud melampau dalam berdoa. Saya ringkaskan malam ni. Pertama, meminta sesuatu yang melebihi apa yang diperlukan, melampau-lampau. Contoh, kita nak anak kita sihat. Ya Allah, bagilah anak aku sihat. Apa tu? Detail lagi. Takkan pernah demam selama-lamanya. Benda macam tu kita minta. Memanglah semua orang nak sihat sentiasa, tapi tak perlu minta je, ya Allah, bagilah anak aku sihat, cukup. Kedua, meminta sesuatu yang mustahil secara syarak. Misalnya antara syarah saya lihat betul, bila seseorang dia minta, ya Allah, bagi aku sama kedudukan macam para nabi. Itu mustahil. Ataupun dia kata, ya Allah, masukkan semua manusia dalam syurga. Nampak macam best kan? Oh, nampak bagus orang dia minta, ya Allah, masukkan semua manusia dalam syurga. Tak boleh. Melampau. Sebab Allah memang dah janjikan akan ada yang masuk neraka, akan ada yang masuk syurga. Kita hanya boleh minta, ya Allah, masukkan aku dalam syurga, masukkan ahli keluarga dalam syurga. Tak apa, tapi minta semua manusia masuk syurga. Itu sama macam kita, ya Allah, jadikan semua manusia orang beriman. Memang kita harap macam tu, tapi benda tu mustahil. Benda tu mustahil berlaku. Yang ketiga, meminta perkara-perkara maksiat. Berdoa untuk buat benda-benda maksiat. Yang keempat, melampau-lampau dalam berdoa tu, maksudnya dari segi uslub bahasa kita berdoa tu, kadang ada yang bersajak, berpuisi, yang takalluf. Itu pun termasuk dalam melampau. Yang seterusnya, melampau dalam berdoa ialah meninggikan suara ketika berdoa, menjerit-jerit ketika berdoa. Itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Jadi saya ringkaskanlah perkara tersebut daripada para ulama tentang melampau-lampau dalam berdoa. Jadi kita nak tengoklah diri kita macam mana kita selama ni kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melampaui batas. Semua benda bila kita melampaui batas, dia rosak. Melampau-lampau takut ke Allah akan rosak diri kita. Melampau-lampau sifat sentiasa sangka baik sampai kita tak ada masalah buat dosa, kan Allah Maha Pengampun, pun masalah. Begitu jugalah dalam berdoa, kita akan bermasalah. Melampau-lampau dalam mengagungkan orang-orang soleh pun akan menimbulkan masalah. Jadi semua tu kena dijaga. Diri kita jangan bersifat melampau. Allah SWT tak suka sifat-sifat yang melampaui batas macam ni. Okey, jadi perkara terlarang yang kedua iaitu melampau-lampau dalam berdoa. Perkara ketiga yang dilarang dalam berdoa ialah larangan berdoa untuk satu perbuatan dosa dan memutuskan silaturahim.
Ni sepatutnya dia dah masuklah dalam kategori kedua tadi tu, iaitu melampau dalam berdoa. Jadi kita lihat dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW sebut, la yazalu yustajabu lil abdi, sentiasalah doa seorang hamba itu dimustajabkan, dijawab, malam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim, selagi mana dia tak doa minta dosa ataupun untuk memutuskan silaturahim. Yang ni penting kita kena faham perkara ni. Kadang-kadang ada orang dia marah sangat dengan seseorang, dia doa untuk kehancuran orang tersebut sampai melampaui batas. Kadang-kadang kita, kalau kita jadi ibu bapa, kita marah dengan anak kita, kita doakan perkara-perkara yang tak elok untuk dia. Misalnya, kadang-kadang ada orang dia kahwin, mak ayah dia mungkin tak berapa ngam dengan calon menantu tu kan. Kadang-kadang dia yang mengadu saya, macam mana ustaz, saya dah kahwin ni, tapi hari tu perkahwinan saya ni mak saya macam tak suka pasangan ni. Mak saya pernah cakap, kau takkan bahagia selama-lamanya, kau akan bercerai. Doa yang tak elok macam tu. Saya kata kat dia lah, memang doa ibu bapa ni mustajab, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terbaik. Kalau doa tu memang mengandungi perkara yang tak elok, maksudnya meminta akan berlaku perceraian, tu bukan benda yang elok. Meminta agar anak bercerai dengan pasangan, tu bukan benda yang disuruh, tu perkara yang tak elok. Jadi Allah tak akan mustajabkan perkara tersebut. Cuma benda tengok keadaan, kenapa mak kita larang kahwin dengan dia ni, adakah ada sebab-sebab yang syar'i ataupun atas sebab yang tak munasabah. Jadi benda tu kena didetailkan. Cuma kadang-kadang timbul ketakutan si anak bila dia dah kahwin, dia risau. Nanti dia takut, dia tahu doa seorang ibu tu mustajab, mungkin dia kata nanti doa ni mungkin tak kena kat dia, kena kat anak dia nanti, kat pasangan dia ke, kat cucu ke nanti. Jadi kita jangan sesekali doa dengan doa-doa yang macam tu, meminta diputuskan silaturahim dan semisalnya, benda tu tak elok. Lalu ditanya kepada Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW sebut, malam yasta'jil, doa tu akan mustajab selagi mana dia tak minta benda dosa, tak minta putus silaturahim. Malam yasta'jil, selagi mana dia tak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, mal isti'jal, apa dia? Isti'jal tu apa dia? Qal yaqulu qad da'autu wa qad da'autu, iaitu seseorang tu kata, aku dah doa, falam ara yastajibu li, tetapi aku tengok macam doa aku ni tak mustajab je. Fayastahsiru inda zalik wa yada'ud du'a, lalu orang tersebut dia berputus asa daripada berdoa dan dia pun tak berdoa dah. Jadi ada orang dia minta satu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tengok dia tak dapat apa yang dia nak, dia pun kata penat doa Allah tak makbulkan, dia putus asa dan dia tinggalkan doa. Bila kita mula tinggalkan doa, maka doa tak mustajab. Kita dah bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita refresh balik apa yang kita belajar pada bulan lalu, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita, bila kita faham perkara itu, kita akan tahu bahawa tak mudah-mudah untuk kita kata aku dah doa tapi Allah tak mustajab pun. Sebab kita tak tahu macam mana Allah mustajabkan doa kita. Sebab dalam dunia ni, hidup kita banyak benda yang kita tak minta ke Allah tapi Allah bagi. Allah selamatkan kita daripada keburukan. Kita sebut 3 cara Allah makbulkan doa kita, bagi jawapan kepada permintaan kita. Dan kita tak tahu mana satu cara Allah jawab. Boleh jadi untuk permintaan ni begini Allah cara Allah jawab doa kita. Untuk permintaan yang kedua lain pula cara Allah jawab permintaan kita. Kita tak tahu. Jadi kat situ tu adalah ujian keimanan kita, sejauh mana kita bersangka baik pada Allah. Yang penting ialah kita usaha patuhi adab-adab berdoa, sunnah-sunnah dalam berdoa yang diajar oleh Nabi SAW, yang Allah SWT ajar pada kita dalam Al-Quran. Dan bila kita dah usaha dengan cara yang terbaik, berdoa dengan cara yang terbaik, maka kita serahkan perkara itu pada Allah dan kita yakin Allah tak akan mungkiri janji dia. Allah tak akan mungkiri janji dia. Okey. Kita masuk yang seterusnya. Yang ketiga tadi, larangan berdoa dengan satu dosa atau memutuskan silaturahim. Yang keempat, larangan mendoakan keburukan ke atas diri sendiri, anak, harta benda dan lain-lain.
Ni penting juga. Kita jangan sesekali doakan keburukan. Macam saya sebut tadi contoh, mak marah ke anak, kau takkan bahagia selama-lamanya. Hati-hati kan perkataan kita tu. Berhati-hati. Sebab benda tu dilarang. Mendoakan keburukan macam tu, apatah lagi kalau dalam konteks tu mungkin kita yang salah. Memang dibenarkan untuk kita doa supaya Allah balas kezaliman seseorang kat kita. Itu pun kena berhati-hati dengan doa kita. Jangan kita melampaui batas. Sebab takut permintaan kita tu melebihi had. Orang tu zalim kita sikit, kita minta lebih-lebih supaya Allah hukum dia. Bila kita minta lebih-lebih, bahaya untuk kita. Sebab benda tu dilarang. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki Ansar, dia laknat unta dia. Dia laknat haiwan tunggangan dia sendiri. Nabi SAW pun tanya, Man hazal la'in ba'irahu? Siapa ni yang pergi laknat unta dia? Unta dia sendiri. Lelaki tu jawab, Ana ya Rasulullah, aku. Rasulullah, aku lah yang pergi laknat unta aku sendiri. Nabi SAW kata, Nabi suruh dia turun. Fala tashabna bimal'un. Janganlah bersama kami sesuatu yang dilaknat. Nabi SAW suruh dia turun daripada unta dia. Nabi kata, kami tak nak ada bersama kami ni sesuatu yang dilaknat. Mesti orang fikir, kenapa? Dia laknat unta dia, Nabi suruh dia turun di unta dia. Nabi SAW tak nak ada haiwan yang dia sendiri dah laknat untuk bersama dalam rombongan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu, ke atas diri kamu. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kamu doakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan doakan keburukan ke atas harta benda kamu. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Kerana apa ditakuti? Ketika kita berdoa dengan keburukan itu, dia kena pada satu saat yang mana doa kita mustajab, lalu dimustajabkan doa tersebut. Jadi berhati-hati dengan perkataan kita. Cuma mungkin timbul persoalan, sebab zahirnya macam bercanggah dengan beberapa ayat Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Isra ayat 11, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Allah kata, dan manusia berdoa dengan keburukan, meminta keburukan dalam doa dia, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Wa kana al insanu ajula, dan manusia tergesa-gesa. Bila manusia doakan keburukan? Bila dia marah. Anak dia buat hal, pasangan dia buat perangai. Kalau dia geram sangat, kata, kau ni takkan masuk syurga pakai macam ni. Hati-hati perkataan kita macam tu. Jadi Syekh Sa'di dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalami Mannan, dia kata, sifat manusia ni merupakan daripada kebodohan manusia dan kegopohan dia. Dia mendoakan keburukan ke atas diri dia, anak-anak dia, harta dia ketika dia marah. Dia cepat sangat berdoa ke atas keburukan itu sebagaimana dia berdoa dengan kebaikan. Orang bila marah dia tak fikir. Dia main minta aja ke Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu bagi contoh tentang ibu bapa yang marah ke anak-anak. Kita semua ada anak-anak, kita kadang-kadang kita marah, kita out of control. Sebab tu bila ada sahabat datang jumpa Nabi SAW, dia tanya, minta nasihat, Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Sebab bila kita marah, kita jadi orang tak terkawal. Perkataan yang kita ucapkan, apa yang kita buat dengan tangan kita, doa yang kita lafazkan, apa yang kita minta ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ayat tadi menceritakan sifat manusia yang tergesa-gesa. Bila dia marah, dia akan minta benda-benda buruk. Tetapi kata Syekh Sa'di lagi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bilutfi, dengan kelembutannya, dengan kehalusannya, dia memakbulkan doa yang baik dan tidak memakbulkan doa yang buruk. Apa dalilnya? Surah Yunus ayat 11. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun.
Dan seandainya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka, sebagaimana permintaan mereka untuk kebaikan. Kalau Allah penuhi permintaan manusia, dia minta, dia laknat anak sendiri dia, laknat ahli keluarga dia ke, dia marah, dia laknat harta benda dia ke. Kalau Allah segerakan permintaan mereka tu, tunaikan permintaan mereka sebagaimana disegerakan permintaan kebaikan mereka tu, pastilah akan diakhiri umur mereka, dimusnahkan hidup mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimpangan dalam kesesatan. Apa maksud ayat ni? Ibn Katsir terangkan tentang ayat surah Yunus. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada hamba-Nya tentang sifat dia lutf. Ya Latif, nama Allah Al-Latif, kelembutan. Bagaimana lembutnya Allah dengan hamba-hamba-Nya, Dia tidak memakbulkan doa mereka apabila mereka doakan keburukan ke atas diri mereka, harta mereka atau anak-anak mereka. Yang mana ketika tu mereka dalam keadaan marah. Allah mengetahui bahawa sebahagian daripada mereka tidak bermaksud dengan apa yang mereka minta. Oleh itu doa tersebut, doa keburukan itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kita kena ingat hadis yang kita baca ni, jangan pula kita suka-suka doa buruk pada diri kita, keluarga kita, harta kita. Sebab secara umum memang doa buruk Allah tak terima. Tapi ditakuti doa kita kena pada waktu mustajabnya doa, maka dia kata masuk dalam hadis ni yang mana akan dimakbulkan doa tersebut. Jadi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam dia kata, ini menunjukkan bahawa tidak dimakbulkan semua doa keburukan yang didoakan oleh orang-orang marah ke atas diri dia, ahli keluarga dia dan hartanya. Manakala hadis tadi pula menunjukkan bahawa ia dimakbulkan kerana bertepatan dengan waktu mustajabnya doa. Jadi masih ada waktu-waktu tertentu kita doa keburukan benda tu akan mustajab juga. Jadi kita tak tahu. Jangan tersilap berdoa buruk, tiba-tiba waktu tu kena waktu doa yang mustajab, lalu dimustajabkan doa kita. Jadi berhati-hatilah dengan doa kita, jangan doakan benda-benda yang buruk. Dan yang terakhir, perkara yang dilarang dalam berdoa, larangan meminta mati. Larangan minta mati. Sebab meminta kematian ni juga adalah lambang seseorang dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang daripada kamu ni mengharapkan kematian. Lidurrin nazala bih, disebabkan satu keburukan yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutayamminan, dan kalau dia tak dapat juga, dia mesti juga nak harapkan kematian, dia tak tahan sangat. Falyaqul, hendaklah dia sebut, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup tu baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li, dan matikanlah aku kalau kematian itu baik untuk aku. Jadi kita dilarang daripada meminta kematian. Dalam hadis yang lain yang tak dalam buku ni daripada Abu Hurairah juga, hadis sahih Muslim, Nabi SAW sebut, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan seorang mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi min qablu ayyatiyahu. Dan jangan juga meminta agar didatangkan kematian sebelum datang waktu dia. Innahu idza mata ahadukum, sesungguhnya apabila seseorang tu mati, inqata'a amaluhu, terputuslah amalan dia. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Tidaklah bertambah umur seorang yang beriman kecuali dengan kebaikan. Jadi jangan kita minta dimatikan. Cuma ulama ada mendetailkan bahawa yang dilarang ialah apabila kita minta disebabkan tak tahan dengan musibah, sakit dan semisalnya. Tapi kalau kita minta dimatikan kerana fitnah dalam agama, maksudnya contoh kita tinggal di satu tempat yang rosak masyarakat dia, atau kita ditangkap oleh orang. Misalnya lah kalau kita dalam peperangan, kita ditawan oleh pihak tentera kafir. Kita ada pegang rahsia tentera Islam, kita ada pegang rahsia umat Islam, dan orang tu seksa kita untuk dapatkan rahsia tu. Dan waktu tu kita takut. Takut apa? Sebab takut kita tak tahan nanti akan menyebabkan kita pergi bagi tahu tentang rahsia umat Islam kepada pihak musuh. Jadi waktu tu kita boleh
doa pada Allah, ya Allah matikan aku takut aku terbuat benda ni nanti, aku terbocorkan rahsia umat Islam kepada mereka. Jadi boleh minta ke Allah Subhanahu Wa Taala bila benda tu melibatkan agama, melibatkan keadaan yang kita takut, kita terjebak dalam benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa perkara yang dilarang dalam berdoa. Jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan masuk bab seterusnya, anjuran untuk berdoa. Dan ini pun kita akan lajukan sebab banyak ayat-ayatnya kita dah baca dah sebelum ni. Wallahu alam. Jadi kita, sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Dua soalan yang tanya. Lepas solat tu, Okey. waktu yang sesuai tu doa, adakah lepas kita buat solat sunat ataupun lepas habis solat tu dizikir baca doa terus? Okey. Wallahu alam, kalau zahir daripada dalil yang ada, lepas kita zikir, bukan lepas solat sunat. Maksudnya lepas kita solat fardu, kita zikir astaghfirullah, tasbih, apa zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, lepas tu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab disebutkan fi duburi kulli solah. Dubur as-solah ni di hujung solat. Kalau dan dia merujuk pada solat fardu. Jadi kalau lepas solat fardu tu kita dah pergi buat solat yang lain, urusan yang lain, dia dah tak nampak kita berada di hujung solat tersebut. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, bolehkah kita doa untuk kita panjang umur padahal Allah dah tetapkan bila kita punya ajal? Bolehkah kita minta panjang umur? Wallahu a'lam, saya tak tahu soalan jawapan dia. Saya kena check balik apa tahu nak. Boleh tak kita minta tentang apa tu? Allah dah tetapkan bila kita akan mati dan semisalnya. Wallahu a'lam, saya kena check balik. Tak pasti. Okay, ada soalan lain? Muslimah ada soalan? Okay, tak ada. Muslimin? Okey, kalau tak ada kita sudahi majlis kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Ada soalan? Mai Din. Baik. Brodin ada soalan. Okey, Din. Soalan Brodin mak biasanya. Ada soalan tadi tu, soalan berkaitan dengan panjang umur. Kalau meminta keberkatan umur tu mungkin ada. Faham. Sebab apa tu? Antara yang disebutkan tentang fadilat menyambung silaturahim ialah akan dipanjangkan umur seseorang. Cuma panjang umur tu ulama bahas. Panjang umur tu maksud memang hakiki dipanjangkan umur ataupun ditambahkan keberkatan umur. Maksudnya umur pendek tapi kita dapat buat banyak kebaikan dalam tempoh tersebut. Umur sama tapi isi umur tu bermanfaat pada kita. Jadi itu sebab tu ada ulama yang huraikan panjang umur tu maksud keberkatan umur. Kalau yang tu memang tak ada masalah lah, kita minta ya Allah bagi kita sepanjang hidup kita ni, Allah bagi kita hidayah untuk buat banyak kebaikan, tu tak ada masalah. Cuma minta dia panjangkan umur tu secara memang literal tu saya tak pasti lah tentang tersebut boleh ke tidak. Kalau macam bulan apa, Sya'ban, Ramadan apa, Rajab, Sya'ban, Ramadan kan kita doa. Okey, balikna fi Rajab. Ramadan. Itu pun sebenarnya seolah-olah macam panjang umur kan tu kan? Betul. Tapi dia tak direct tak panjang umur lah. Betul. Betul juga. Nampak ada juga kat situ. Saat kita minta untuk ditemukan dengan bulan Ramadan. Maksudnya secara tak langsung kita minta Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan tersebut lah. Wallahu a'lam. Sekejap saya nak baca, ada orang tanya. Ada yang tanya tentang doa apa ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni tentang, ini antara orang zalimi dia, saya tak ingat teks hadis dia, dan dia doakan keburukan kepada orang yang zalimi dia. Satu saya kata boleh doakan keburukan untuk orang yang lakukan kezaliman atas diri kita, tapi pastikan doa kita tak melampaui batas. Pastikan setimpal lah dengan kezaliman. Jangan orang tu buat zalim sikit kat kita, kita doa ya Allah letak dia dalam neraka selama-lamanya. Itu tak boleh. Yang tu tak boleh. So kena pastikan juga doa kita tu tak melampaui batas permintaan kita. Cukup tu ya Allah balaslah orang ni setimpal dengan dia, dah cukup dah. Walaupun yang terlebih baik ialah kita maafkan dia, tapi tak salah kalau ada orang dia tak tahan, orang buat teruk sangat kat dia, zalimi dia teruk sangat, boleh. Jadi cuma jangan kita berlebihan. Okey. Lepas tu ada yang bertanya tentang istighfar untuk orang yang dah meninggal dunia. Dan benda tu memang dituntut lah untuk kita mendoakan, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Doa-doa yang dalam apa tu, dalam solat jenazah tu semua doa keampunan boleh. Kalau kita tak hafal doa tersebut, kita baca saja dalam bahasa Malaysia. Ya Allah, ampuni kalau ibu bapa kita, ampuni ibu bapa kita, nenek moyang kita, saudara mara kita dan semua umat Islam, boleh, tak ada masalah. Dan benda tu memang dituntutlah untuk kita mendoakan keampunan. Dan itu yang kita buat bila kita masuk ke kubur pun. Maksudnya kita masuk ke tanah kuburan, kita bagi salam dan kita minta Allah merahmati orang-orang yang dah mati kat kubur tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak ada sebarang soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.